Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillah kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang mana mengikuti di dalam radio Ta'awun dan radio Risalah Patani. Semoga-moga kita berdoakan akan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menambahkan akidah Islam di dalam diri kita pada tiap-tiap orang. Alhamdulillah, yang mana di dalam akidah Islam ni ataupun akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu tiap-tiap mana satu daripada akidah ahli sunnah ada bercenggah dengan akidah daripada puak-puak bid'ah. Maka akidah puak-puak bid'ah yang mana hak kita kecek mari lepas mari dah, iaitu di antara akidah Mu'tazilah, akidah bid'ah. Maka berpecahlah akidah Mu'tazilah tu kepada 12 mazhab. Dan akidah Jabariyah berpecah beberapa mazhab. Dan berpecah kepada akidah Qadariyah beberapa mazhab yang mana kita telah kecek mari lepas mari dah. Maka hendaklah kita kena tahu akidah-akidah yang bercengah dengan ahli sunnah. Tiap-tiap daripada akidah ahli sunnah ada gulawai dia. Ada orang yang menetapkan akan ahli sunnah ni, iaitu mendatangkan akan akidah bid'ah. Maka akidah bid'ah yang kita nak kecek pada hari ini, iaitu akidah Al-Bahaiyah dan akidah Qadianiyah. Boleh jadi dua-dua akidah ni puak-puak kita hak dah dengar banyak kayaknya belum dengar lagi, ataupun belum faham lagi. Tetapi banyaklah orang-orang yang kecek di segi masalah kata dia ni wa masuk di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi mana akidah Al-Bahaiyah ni gapo? Akidah Al-Bahaiyah ni maknanya dia i'tikad kata mesatukan manusia di dalam satu agama. Dia kata semua manusia ni agama tu la belaka. Di antara agama Yahudi, di antara agama Kristian, di antara agama Islam. Dia kata kalau Yahudi pun agama Tuhan lah, dia kata. Kalau Nasrani pun agama Tuhan lah, dia kata. Kalau Islam pun agama Tuhan lah. Apa-apa boleh kita hidup nak Islam saja, boleh tak sepakat hak Yahudi. Boleh tak saya pakai hak Nasrani. Tu.
Ni patutlah kita kena tahu. Dan kita kena ingat kata orang-orang yang jadi Yahudi di dalam umat Nabi Muhammad ni adalah hukum dianya murtad, jadi kafir. Orang-orang yang jadi Nasrani di dalam ini umat Muhammad ni adalah menjadikan akan kufur. Adapun kalau Yahudi hak sungguh di zaman Nabi Musa, Nasrani hak sungguh di zaman Nabi Isa, itu adalah Islam. Agama Tuhan mana Islam hak asal dianya. Kalau turut Yahudi pun Islam juga. Kalau turut Nasrani pun Islam juga pada masa dulu. Pada masa Zahir Nabi Musa, orang mana beragama dengan Nabi Musa adalah Islam. Nabi Musa di dakwah Fir'aun mengajarkan Islam. Orang mana hak mengucap kalimah la ilaha illallah Musa kalimullah pada masa dulu adalah Islam. Orang mana hak mengucap kalimah la ilaha illallah Isa ruhullah adalah Islam masa dulu. Tapi kalulah di masa zaman timur Nabi Muhammad ni, sunnah Nabi SAW, jadi kira berlain ni. Islam orang yang pergi dengan sunnah Nabi SAW. Adapun Yahudi orang yang berkufur dengan sunnah Nabi. Adapun Nasrani orang yang berkufur dengan sunnah Nabi juga. Cumanya Yahudi ni ya kufur dua, kufur dengan sunnah Nabi dan lagi juga kufur dengan sunnah Nabi Isa. Inilah orang panggil mana kata kita nak kecek pada hari ni tentang masalah tu. Jadi banyak orang-orang kita hidup kecek royak kata, maknanya pakarlah hak mana-mana pun hak agama Tuhan belaka. Ikut nak pakar. Hak Yahudi pun hak Tuhan. Hak Nasrani pun agama Tuhan. Hak Islam pun agama Tuhan. Maka kalulah orang-orang yang berpegang dengan Yahudi, dengan syariat Yahudi di zaman masa ni, adalah hukum dianya bukan orang Islam. Orang pegang dengan agama Nasrani di zaman sekarang masa Nabi Muhammad ni bukan Islam. Hak ni lah mana kita maknanya puak maknanya dalam golongan puak-puak manusia ni hidup tukar. Hidup takwil sifat Tuhan itu bukan hak Islam. Hidup takwil istawa dengan mana istaula. Itu orang panggil takwil Yahudi. Hidup takwil yadu dengan mana kudrat. Hak tu bukan hak dalam sunnah Nabi. Hak direkah oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dia rekah. Tu orang panggil makna kata pas kalau kita kata hak tulah belaka. Kalau hak tak takwil, mana hak tulah belaka. Tu adalah salah dengan agama orang panggil. Maka puak-puak Bahaiyah ni ya i'tikad kata menyatukan kesemua manusia di dalam satu agama. Kalau kita nak turut i'tikad puak-puak Bahaiyah ni, puak Bahaiyah ni mana? Puak yang dibahasa kepada satu puak daripada kepada puak Al-Bahaiyah, Abdul Bahak nama dianya, daripada orang India. Dia kata maknanya kalau nak pakai agama Yahudi, agama mana, dia kata agama Tuhan belaka. Dia kata buat apa lah kita ada buat suku ni. Jadi maknanya lagu, kalau tilik lagu tu ke orang yang tak faham di dalam sunnah Nabi ni, jadi boleh pakai belaka. Nak pakai hak Yahudi pun boleh, nak pakai hak Nasrani pun boleh, nak pakai hak Islam pun boleh, ikut nak. Buat apa? Agama Tuhan belaka.
Ni alasan dia. Yang biasa kita pernah dengar orang-orang duk kecek. Kalau kita lah ni nak pakai salah pun tak apa, nak pakai khalah pun tak apa. Hak agama hak Tuhan belaka. Inilah patutlah kita kena tahu kesesatan tempat dolal, tempat sesat pahami akidah al-Bahaiyah. Akidah al-Bahaiyah ni mana? Akidah yang bercenggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah yang keluar daripada akidah Islam. Orang panggil bukan akidah Islam, dak akidah al-Bahaiyah ni. Maknanya kalau nak pergi Yahudi pun tak apa. Kalau nak pergi agama Nasrani pun tak apa. Kalau nak pergi agama Islam pun tak apa. Jadi dia kata supa belaka 2 3 tu dia kata agama Tuhan belaka. Ni tepat menjadi masalahnya. Maka ahli sunnah wal jamaah maknanya siapa-siapa ia pergi lain daripada sunnah Nabi, lain daripada agama Islam, maknanya hidup pergi agama Yahudi, hidup pergi agama Nasrani, adalah itu maknanya keluar tubik daripada Islam. Sebab itulah datang pada hadis Aisyah, dia tanya Nabi, kalau kita berjumpa dengan orang Yahudi, kita nak buat kana, boleh tak kita nak wi salah? Nabi kata, wilah salah kepada fak Yahudi, wilah salah kepada fak Nasrani. Maknanya sebab apa? Sebab Yahudi agama Islam juga pada masa dulu, Nasrani pun agama Islam juga. Tapi kalau menjumpa dengan Yahudi daripada umatku ni, menjumpa dengan Nasrani dalam umatku ni masa umat Nabi Muhammad ni, waktu jangan wi salah. Sebab apa? Sebab nama ni bukan daripada golongan orang Islam dak. Sebab dia kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah kita kena ada beza. Ada beza di antara kata Yahudi dengan perkataan Nasrani. Maknanya dengan perkataan di dalam sunnah Nabi ini hendaklah kita kena pilih mik. Kita pilih mik hak betul dengan sunnah Nabi, itulah Islam. Adalah kalau kata daripada asalnya daripada Yahudi, daripada Nasrani, hak tu hak bukan Islam. Supaya takwil sifat Tuhan. Supaya kita buat bid'ah takwil, istawa mana istaula. Supaya kata kita etika Tuhan tak atas tak bawah. Hak ni bukan daripada golongan alasan daripada Islam dak. Bukan daripada golongan hak dalam sunnah Nabi dak. Hanya etika daripada puak Yunan. Puak Yunan ni siapa dia? Puak Yunan ni mana? Orang Nasrani di zaman Nabi Isa. Belum pada beranak Nabi Isa lagi dah. Tu kita etika, hidup takwil sifat Tuhan, takwil istawa mana istaula, hidup takwil kudrat, itu apa yadu dengan mana kudrat, mana hidup eka sifat-sifat Allah Taala. Orang hidup takwil sifat-sifat Allah Taala tu daripada talamiz, daripada anak-anak murid, daripada golongan daripada Yahudi dan Nasara. Bukan seperti Jahmiyah, seperti Mu'tazilah. Pada asalnya huminya mari pada orang panggil al-Yahud wan Nasara. Sebab tu orang panggil istaula, sing data tu orang panggil sing data al-Yahud. Tu sing data istaula. Adapun nung Yahudi, orang panggil sing data. Mana sing data pada kata istaula, hidup takwil mana istawa mana istaula tu, hak tu bukan daripada golongan daripada sunnah Nabi dak. Hanya asalnya daripada Yahudi dan Nasara. Pas kali kita kata etika hak tula belaka. Jadi mana Yahudi, Islam jadi hak tula dak. Ada bukan agama di sisi Allah Taala, agama Islam ya.
Hak mana hak Islam, itulah hak agama Allah Ta'ala. Kalau hak masuk le golongan al-Yahud wan Nasara, maknanya sungguh agama Tuhan juga masa dulu. Tapi learning Tuhan tak mengaku tak boleh dah. Sebab apa? Sebabnya wajib di atas orang-orang Yahudi itu kena mengucap kalimah syahadah semula masuk Islam. Orang Nasrani betul tak? Kalau ia ada lagi di dalam golongan umat Nabi Muhammad ni, ia kena masuk Islam semula. Sana apa? Kerana Allah Ta'ala royak mari dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Tu dalam suratul Baqarah ayat 208. Allah Ta'ala kata maksudnya, hei segala orang beriman, hei segala orang beriman di dalam golongan puak Yahudi dia puak Nasara, masuklah kamu di dalam Islam. Mu orang beriman dah dengan kitab Taurat, kitab Injil, lah ni mu kena beriman pula dengan Quran Nabi Muhammad. Itu mana kata, kalau kata hei orang beriman, masuklah kamu di dalam Islam. Kalau kita faham gitu ke, orang beriman masuk Islam pun lagi orang beriman dah. Jadi orang beriman daripada golongan puak-puak Yahudi, puak-puak Nasara tu, ya orang beriman dengan kitab zaman dulu. Tapi mu kena masuklah dalam Islam. Tu Tuhan wajib atas mereka itu kena masuk Islam. Dan lagi juganya firman Allah Ta'ala, Inna ad-dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala agama Islam. Ini nak ayat kata kita kena cari agama Islam. Islam tu apa? Quran dengan hadis lah. Dia kena humi mari situ. Kalau nak turut ulama pun, nak turut ijma' pun, nak turut qiyas pun, ia kena humi, ia kena ada di dalam Quran, ada di dalam hadis Nabi, itu orang panggil Islam. Ada pun Yahudi dan Nasara, maknanya ia turut, ia mana ia menetek Islam, menetek sunnah Nabi. Tu hendaklah kita kena beza molek. Jangan kita i'tikad kata Yahudi pun agama Tuhan. Sungguh. Tapi learning tu tak boleh dah, ia kena guna Islam. Tu bukan hak tula dak. Agama Yahudi agama kafir. Nasrani agama kafir. Kalau ada lagi orang Yahudi di dalam golongan umat Nabi Muhammad ni lagi ke, hidup pegang lagu tu, maka hukum dia kafir. Orang panggil murtad. Maka sebab itulah kalau lah pada orang royak kata ni pegang Yahudi, kita jangan pegang lah. Jangan i'tikad lah supaya Yahudi tu, supaya kata kita takwil sifat Tuhan. Tu asalnya daripada Yahudi. Sebab apa? Sebabnya ambil daripada syair yang mentafsirkan akan ayat qadis tawa bishrun alal iraqi tu syair Yahudi. Akhtal al-Yahudi atau akhtal Nasrani. Tafsir demo tu mai duk pas kita mai demi hak tu mari letak dalam Quran. Tu orang panggil hidup pakai hak tafsir Yahudi. Hidup pakai tafsir Quran hak Nasrani mari tafsir. Tu orang panggil makna kata bid'ah. Bid'ah orang panggil benda ni buat pada kita hidup rekoh. Hak Tuhan tak royak, hak Nabi tak royak. Hanya wajib kita kena i'tikad kata Allah Ta'ala istiwa. Wajib kena pegang dengan betul dengan ayat tu. Istiwa yaliku bihi, yang layak dengan dia. Kerana Islam ni lah Allah Ta'ala kira di sisi agama dia. Tu dua dalil. Dan dalil yang ketiganya pula, lagi juga Allah Ta'ala firman di dalam surah Al-Imran ayat 85. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maksud dianya,
siapa-siapa ia hidup tutuk cari ibadat, hidup cari amalan, hidup cari agama lain daripada Islam. Dia hidup cari hak kok lain pada Islam, buat agama dia, buat ibadat dia. Falai yuqbala minhu, maka tidak diterimakan daripadanya. Tuhan tak terima. Kita hidup tahu sifat Tuhan gitu. Dak kalau mehok tu buat agama ke, ambil hak tu buat atikak ke, Tuhan tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan iaitulah setengah daripada orang yang rugi pada hari akhirat. Maksudnya kata orang rugi kalau kita tidak mihak lain pada Islam ke, mari dah buat amal ke, mari dah buat agama ke, mari dah buat atikak ke. Hanuklah kita kena betul akidah kita. Jangan etikak seperti dengan etikak puak al-bahaiyah. Jangan kita etikak seperti etikak al-bahaiyah. Kita pergi kata agama tu hai belaka. Yahudi pun boleh pakai, Nasrani pun boleh pakai, Islam pun boleh pakai. Ikut nak pakai, hak tu hai belaka. Nak pakai aku takwil pun boleh. Hak takwil Yahudi. Istawa, takwil kudrat, takwil yadu mana kudrat. Tu takwil lain tu bukan takwil Islam. Takwil hak lain pada Islam dia panggil. Maka Tuhan tak terima. Kita kata Tuhan tak atas tak bawah. Kita eka sifat Tuhan itu golongan daripada talamid al-Yahud wan Nasara. Ya asal dianya puak Jahmiyah ni mari dana. Ya kena tahu tempat humi dia tu mari dana Yahud. Jahmiyah, Jahmun ibn Safwan, yang mari dana humi dia, mari pada Yahud, Nasara. Anak murid puak tu, anak murid daripada puak pada orang panggil daripada Labid ibn al-A'sam al-Yahud. Tu. Ya asal mula dianya, tok guru dia daripada Labid Ibn al-A'sam al-Yahudi. Labid Ibn al-A'sam al-Yahudi siapa dia? Orang seteru dengan Nabi. Orang buat ngenak ke Nabi. Buat apa? Buat ngenak. Buat ngenak bahasa kita buat sihir. Buat sihir nak wui Nabi tu cedera. Wui Nabi tu sakit. Tu Labid ni. Maka asal dia tak wui sifat Tuhan ni mari daripada Labid itulah. Labid Ibn al-A'sam al-Yahudi. Tu orang panggil asal humi dia mesti tu. Daripada Labid itulah dia pecah dia jadi Jahmiyah. Daripada Labid itu juga dia jadi Mu'tazilah. Jadi humi mari situ. Maka orang panggil bid'ah i'tikad dengan sifat Tuhan. Kalau hak Yahudi dia tahu sifat Tuhan dengan tak ada dalil. Atau apa gitu eka sifat Allah Ta'ala, iaitu puak Jahmiyah, cara dia nak berimej dengan Tuhan agak mengekakan sifat. Puak Mu'tazilah mengekakan akan sifat, isbatkan akan nama. Kalau Jahmiyah eka kedua, Tuhan tak ada bersifat, Tuhan tak ada bernama. Panik golongan lagu ni Islam kah? Bukan daripada Islam, bukan daripada data yang mari dalam Quran. Bukan datang mari pada hadis Nabi dak. Hak ni hak Yahud. Pak kita pergi kat tu. Humi dia mari situ. Maka itulah siapa-siapa yang tutup cari lain daripada jalan Islam tu buat agama dia, maka Tuhan tak terima agama tu. Amalan tu Tuhan tak terima. Supaya gak buat bid'ah. Banyak lagi lah tu. Banyak kayaknya daripada al-Yahud wan Nasara. Banyak lagi lah kalau kita nak hurai benar tu juga. Cuma hari ni kepentingan kita je nak royak buku akidah. Nak royak buku i'tikad. Nak royak katanya daripada puak Bahaiyah, dia kata ikut nak pakai hak mana-mana pun. Jadi agama tu hai belaka, dia kata. Tu. Maka orang Yahudi, orang yang kufur dengan Nabi Isa, orang kufur dengan Nabi Muhammad. Dua. Adapun Nasrani, orang yang berkufur dengan Nabi Muhammad. Tu. Dengan Nabi Isa, ya tak
agama Nabi Isa atau orang panggil dia pak ia turut, tapi dengan Nabi Muhammad ni dia tak turut. Tu orang panggil Nasrani, orang panggil. Tapi kalau Nasrani hak semasa dia sungguh tu, orang beriman lah. Orang beriman dengan agama Nabi Isa, orang beriman dengan agama Yahudi. Di situ sekalipun apabila timur Nabi Muhammad ni, Tuhan suruh puak tu masuk Islam. Masuk Islam apa? Masuk Islam kena beriman dengan Quran. Kena beriman dengan sunnah Nabi. Kalau mu hidup cari lagi agama lain pada Quran, lain pada sunnah Nabi, walau mu turut kitab Taurat, Zabur, walau mu turut Zabur, kitab turut Injil sekalipun, turut Injil Taurat sekalipun, tidak diterima kan. Padahal kita kata ya turut Taurat, turut Injil, tapi Quran tak turut, lain pada Islam. Maka Tuhan tak terima agama tu. Tuhan tak terima ibadat tu. Itu dia panggil, mana katanya, hendaklah kita kena tahu kata Islam ni lah agama Allah Ta'ala. Agama Tuhan, agama Islam. Hak humi dia. Tu orang panggil, mana kata gitu. Tu orang panggil patutlah kita kena tahu dan kita kena beringat. Sebabnya kebanyak daripada golongan puak kita ke, dia kecek balas tu. Apa kedianya kita, dia kata kita buat bajikan belakang, buat bajikan betul lah, tapi tak betul dengan sunnah Nabi. Walau nama kebajikan pun jadi bajikan ikut lain, orang panggil. Tu orang panggil etikad puak Al-Bahaiyah dan etikad puak apa dah? Etikad kata Islam dengan Yahudi hak tula dia kata. Tak hak lain-lain. Islam lain, tu Yahudi lain, Nasrani hak lain. Tapi hak Allah Ta'ala kiranya iaitu agama Islam. Sebab Tuhan jamin kata inna dina indallahil Islam. Dan lagi juganya setengah daripada amalan perkara hak menjadikan akan bid'ah, iaitu daripada pegangi puak-puak Al-Qadianiyah. Daripada puak Qadianiyah ni etikad kata ada nabi lagi lepas pada Nabi Muhammad. Ni orang panggil etikad puak Qadianiyah. Ni patut kita kena tahu. Berasal dianya, huminya mari daripada negeri India juga. Berdasarkan etikad dia kata bahawasanya selepas daripada Nabi Muhammad ada lagi orang yang mengaku ada lagi Nabi, dia kata. Maka tu siapa-siapa yang etikad kata ada Nabi lagi lepas pada Nabi Muhammad, orang panggil orang tu bukan Islam dak. Ya Nabi ni sekat Nabi Muhammad. Hendaklah kita kena tahu benda yang tertentu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda khas dengan Nabi. Khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya semua 10 perkara. Benda tertentu dengan Nabi yang Tuhan tak beri kepada nabi-nabi lain, tentu dengan Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Pertama orang panggil khatamul anbiya ataupun khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad ni kesudahan nabi. Tak ada nabi dah lepas pada tu. Sebab dalilnya, dalil Allah Taala kecek mari dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah Ta'ala kata ma kana Muhammadun aba ahadin. Tidak adalah Nabi Muhammad itu bapa bagi seorang. Allah Ta'ala kata Nabi Muhammad ni bukan bapa orang.
Bukan apa-apa orang nah. Yang ni bukan bapa bagi Zaid bin Harisah. Atau dikanaki Aba Ahadin. Mana Nabi kita ni ya anak ada. Anak Nabi itu ada 7 orang dah ke. Anak dengan Khadijah. Apa tu anak dengan apa dah seorang lagi tu iaitu Ibrahim. Tu. Anak dengan Juwairiyah. Mana Nabi anak 3 pada 7 orang. Hak budak-budak duk patung royak kata anak Nabi 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Tu mantu anak Nabi. Ada penisbah dengan Zaid ni bukan anak Nabi hak sungguh dak. Hanya orang panggil anak akak. Mutabanni. Anak akak. Apa kalau anak akak ni mana anak mengaku. Supaya kata kita ke buat mengaku anak demo. Anak akak. Maka anak akak ni bukan anak sungguh. Kalau pak akak bukan pak sungguh. Kalau mak akak bukan mak sungguh. Boleh menikah anak akak dengan pak dengan mak akak. Anak akak dengan pak akak boleh menikah. Kita dak pera anak orang. Orang panggil anak akak orang panggil. Siapa pun ya kita ambil buat bini kita boleh ada apa. Maka Nabi ni ya ada duk pera Zaid bin Harisah. Maka Zaid bin Harisah tadi ni duduk dengan Nabi. Orang panggil anak akak Nabi. Kemudian hingga siapa Zaid bin Harisah tu Nabi kahwinkan akak dia dengan Zainab. Apakala Zaid tu pergi bercerai Zainab dah ni. Allah Ta'ala suruh Nabi ambil Zainab tu pula buat bini. Ni ayat kata menatu anak akak ni boleh buat bini. Padahal kalau menatu kita sungguh tak boleh. Wa halailu abnaikum allazina min aslabikum. Menatu kita sungguh tak boleh. Menatu ngatuk tua tak boleh menikah. Tapi kalau tok tua akak boleh menikah. Maka Nabi ambil Zainab tu pula buat bini. Kerana apa? Kerana Zaid itu bukan anak Nabi. Orang panggil anak akak. Tu maksud dengan mana kata makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Tidak adalah Nabi Muhammad ni bapa seorang daripada laki-laki daripada kamu. Yang ni bukan bapa Zaid dak. Dikarenakan ahadim mir rijalikum tu ialah Zaid bin Harisah. Nabi Muhammad tu bukan pak Zaid dak kali. Hanya walakin Rasulullah, tetapi ia adalah Rasulullah. Pasuruh Allah Taala wa khataman nabiyyin dan kesudahan Nabi. Nabi kesudahan Nabi tak ada dah. Maka banyaklah kesesatan di dalam akidah furqah puak-puak Al-Qadianiyah. Maknanya mengaku kata ada Nabi lagi selepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana ia faham mari daripada ayat. Sebab ia faham mari daripada ayat Quran iaitu disebutkan dalam surah Saf. Dalam surah Saf ayat yang ke-6 iaitu pada firman Allah Taala wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Makna dianya dan pada sebutlah pada ketika berkata oleh Isa anak Maryam. Allah Ta'ala royak beritahu ke Nabi ketika berkata oleh Isa anak Maryam. Isa ni Nabi Isa.
Isa ya royak kepada puak-puak Bani Israel. Ya Bani Israel. Hei segala puak Bani Israel. Ya Bani Israel ni mana? Nah, maknanya orang panggil, dia kata panggil Bani Israel sebab adalah antara Isa dengan puak Bani Israel tu orang lain-lain, orang jenis gulungan lain-lain. Ada pun Nabi Musa, ya qaumi. Tu Nabi Soleh, ya qaumi, dia panggil qaumi. Hei kaumku. Kalau kata kaumku tu mana orang tulah. Jenis Nabi dengan jenis kaum tu. Ni jenis lain-lain orang panggil ya Bani Israel. Hei segala puak Bani Israel. Nabi Isa kata, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ni Rasulullah. Aku ni Rasul Allah Ta'ala wisapa pada kamu. Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah. Maknanya membenarkan akan barang yang lagi akan datang. Aku sebut lagi kitab Taurat, Tuhan bagi kitab Taurat kat aku. Tu lagi juga wa mubasyiran bi rasulin ya'ti, dan aku nak royak tahu kemung kata dengan satu orang rasul yang akan datang kemudian dia daripada aku ni, nama dia Ahmad. Nabi Isa ya royak tahu kepada puak-puak dia kata lagi akan timbul belakang pada aku ni satu orang nabi nama Ahmad. Maka daripada puak gulungan Qadianiyah tak ni, bermolek dia nama Ahmad. Bermolek nama Ahmad, dia mengaku kata dia nabi. Tu orang panggil, dia mengaku kata diri dia tu menjadikan akan nabi. Padahalnya tak ada nabi dah belakang pada Nabi Muhammad. Daripada golongan umat Nabi Muhammad ni, daripada puak Qadianiyah, orang panggil Ahmadiyah, Qadianiyah, yang mengaku kata dia orang nabi. Tu dak royak kata tak ada nabi dah. Wajib kita iktikad kata tak ada nabi dah. Siapa-siapa yang mengaku kata ada nabi lagi kemudian daripada Nabi Muhammad, baru zahir, baru beranak, hukum tak boleh. Hukum dianya maknanya kufur, jadi murtad. Ada pun Nabi Isa tu ia belum pada Nabi Muhammad lagi, tapi lah ni ya Allah Ta'ala akan naik ke langit, ia akan turun pada akhir zaman. Hak tu Nabi dulu lagi, tapi dia tak mati lagi ya Nabi Isa tu. Tu dia bertekah dia je. Ada pun hak ni maknanya daripada golongan umat Nabi Muhammad, hidup beranak belakang pada Nabi Muhammad, hidup mengaku kata jadi nabi tu. Hak tu. Inilah etika puak-puak Qadianiyah. Dia kata ada nabi lagi puak tu. Tu. Buat apa? Sebab ya nama dia serupa. Nama Nabi pun Ahmad, pada dia pun nama Ahmad. Kalau tilik lagu tu ke, orang nama Ahmad ke, boleh panggil belakang tu ke. Ni orang panggil hidup tafsir Quran dengan fikiran, orang panggil. Hidup tafsir Quran dengan fikiran. Ra'yi orang panggil. Sebab itulah orang panggil maknanya cara kita nak tafsir Quran ni, dia kena ada 5 tangga. 5 pengkat. Mula-mula kena ambil Quran, tafsir Quran. Tak boleh ambil hak lain dah. Tu ambil Quran, tafsir Quran mana? Kata ayat Tuhan, tafsir kata ayat sendiri. Kalau tak ada, ambillah kata hadis Nabi, kata ayat Nabi, mari tafsir ayat Quran. 2. Kalau tak ada juga, ambil kata ayat sahabat, mari tafsir Quran. Kalau tak ada juga, ambil kata ayat tabi'i, mari tafsir Quran. 4. Yang kelima ni, ambillah lughah Arabiyah, mari buat tafsir Quran. Setangga ke setangga, kita nak lakah tak boleh. Apa dimaki ialah orang-orang yang duk tafsir Quran, duk takwil Quran, itu orang panggil tafsir tu dengan fikiran, dengan pahaman orang panggil. Tafsir Quran dengan pahaman tak boleh. Kalau tak ada dalil, seperti tafsir
Istawa tu dengan mana istaula. Tu orang panggil tafsir dengan faham. Dan hidup tafsir hidup takwil Quran yadu dengan mana kudrat. Ini orang panggil tafsir dengan faham. Lepas tu hidup tafsir pula waja'a rabbuka dengan makna waja'a amru atau waja'a rasulu rabbika. Datang oleh malaikat Tuhan tak mari. Tu orang panggil tafsir dengan faham. Supaya juga dengan puak Mu'tazilah, dia kata tak boleh tengok Tuhan hari kiamat. Dia kata boleh tengok nikmat ya. Kerana dia hidup tafsir ayat pada kata wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha, yani ila nikmati rabbiha. Dalil tak ada. Hidup tafsir dengan faham dia. Tu orang panggil tafsir dengan faham. Supalah dengan Ahmad Qadianiyah ni hidup tafsir kata dia jadi nabi sebab dia nama Ahmad juga. Apa? Dia faham pada ayat Quran tadi. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tu Nabi Isa kata lagi akan timbul belakang pada aku ni, belakang pada Nabi Isa tu. Belakang pada aku ni seorang nabi nama Ahmad. Ahmad mana? Ahmad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita tafsir mana? Tetah orang lain pada Nabi Muhammad belakang pada ni daripada golongan umat Nabi Muhammad ni. Gitu tafsir gitu. Tu orang panggil tafsir bil ra'yi. Tafsir dengan faham itu bid'ah orang panggil. Tu. Sebab apa? Sebab nama Nabi tu banyak. Nama Nabi hak sebut dalam Quran 7 nama. Setengah daripadanya Ahmad. Ahmad ni ada dalam Quran tu. Nama Nabi hak sebut dalam Quran 7 nama. Ahmad, Muhammad, tu Yasin, Taha, Muzammil, Mudassir, tu Mustafa. Tu 7 nama Nabi. Ada pun hak ni hak datang riwayat pada Bukhari Muslim pula. Nabi kata li khamsatu asma. Nabi kata sabitlah bagi aku ni 5 nama. Hak ni hadis riwayat Bukhari. Nabi kata aku ni ada 5 nama. Mana? Ana Muhammad. Nabi kata aku Muhammad nama dia. Sebab itulah nama hak molek sekalinya letaklah nama supaya nama Nabi. Hak ni hak molek sekali. Setengah daripadanya apa dah? Nama supaya nama Nabi ni satu masalah. Allah Taala wish syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Nabi kata aku nama Muhammad wa Ahmad dan Ahmad. Muhammad nama Nabi hak masyhur di bumi. Ahmad nama Nabi hak masyhur di langit. Wa anal mahi dan akulah mahi. Mahi nama Nabi juga. Apa makna mahi? Allazi yamhullahu bi al-kufra. Iaitu orang yang mensapuh oleh Allah Taala dengan aku akan kufur. Mana dengan sebab ada Nabi lah Allah Ta'ala hilang agama-agama hak kufur ni dengan sebab Nabi kita tu dakwah orang turut dia orang panggil hilang lah daripada sifat-sifat kekufur dia. Wa anal hasyir dan Nabi lah aku yang menghipungkan akan manusia ala qadami di atas tapak kaki aku. Wa anal aqib dan Nabi kata akulah orang yang kamadia sekali. Ni orang panggil nama Nabi soreh mari pada hadis ni Muhammad, Ahmad, Mahi, Hasyir, Aqib. Tu nama Nabi. Maka Ahmad ni satu daripada nama Nabi. Bukan Ahmad Qadiani, bukan Ahmad lain dah. Ahmad hak sebut dalam Quran nama Nabi tu. Jadi gitu tafsir faham tu silap orang panggil, salah orang panggil. Sebab apa? Sebabnya ada sebut di dalam tafsir Khazin katanya tak ada dah
nabi belakang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertutup pintu nabi tak ada dah. Dan lagi juganya dari tafsir ni Sapi ada sebut kata tidak ada seorang pun nabi selepas pada Nabi Muhammad. Dan lagi juganya tafsir Jalalain seperti juga ayat kata tak ada nabi dah lepas pada Nabi Muhammad. Dan tafsir Ibnu Katsir ayat kata tak ada nabi dah di belakang pada Nabi Muhammad. Tetapi itu orang panggil makna katanya orang panggil ini orang panggil ayat Quran mari tafsir ayat Quran. Hadis Nabi mari tafsir ayat Quran. Ni hadis Nabi mari tafsir mana ayat Quran. Dikanaki Ahmad tu mana? Ahmad nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi juga datang pada hadis Bukhari. Riwayat Bukhari katanya kanat Banu Israel, adalah Banu Israel, puak-puak Bani Israel, tasusuhumul anbiya, diperintahkan oleh mereka itu pada tiap-tiap seorang mereka itu Allah Ta'ala letak Nabi. Tiap-tiap daripada golongan puak Bani Israel ni banyak kayaknya jadi Nabi. Daripada golongan Bani Israel. Kullama halaka nabiyyun, tiap-tiap kali mati seorang Nabi ni, khalafahu nabiyyun, menggantikan akan dia oleh Nabi lain. Tak balas tu lah. Tiap-tiap orang Nabi, manakala mati Nabi ni, terganti Nabi lain. Ganti Nabi ni, ganti Nabi lain. Wa annahu la nabiyya ba'di, dan sungguhnya tidak ada jenis Nabi lagi lepas pada aku, Nabi kata. Ni soreh kata mana ayat Quran mari tafsir kepada hadis Nabi, mari tafsir ayat Quran kata tak ada Nabi dah lepas pada Nabi Muhammad. Ini mana kata khatamun nabiyyin, kesudahan Nabi, mana tak ada Nabi dah lepas dah tu. Dan lagi juganya datang pada hadis riwayat oleh Tirmizi. Datang pada hadis tak riwayat katanya sayakunu fi ummati salasuna kazzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di. Tu lagi akan ada di dalam golongan umatku. Nabi kata lagi akan timbul di dalam golongan umatku ni salasuna 30 orang. 30 kadzabun, orang yang dusta. Orang dusta kecek. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Tiap-tiap seorang mereka itu daripada 30 orang ni gitu dakwa kata ia jadi nabi. Setengah daripadanya Musailimah Al-Kazzab. Dan banyak lagi orang-orang yang dakwa jadi nabi belakang pada Nabi Muhammad ni. Itu orang panggil kadzib, dusta. Kerana apa? Kerana dia seka, dia dakwa kata dia tu nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, Nabi kata akulah kesudahan nabi, wala nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi belakang pada aku. Ni orang panggil i'tikad puak Qadianiyah, yang i'tikad kata ada nabi lagi. Banyak hingga sampai masa ke semasa orang-orang yang dakwa jadi nabi iyazan billah. Ayat katanya wajib atas kita i'tikad kata tak ada nabi dah belakang pada Nabi Muhammad. Dan lagi juga wajib atas kita i'tikad kata Islam lah hak Allah Ta'ala terima ibadat. Islam lah hak Tuhan terima akidah pegangan. Siapa-siapa yang akidah pegangan lain daripada Islam, maka tak diterimakan dia. Siapa-siapa yang cari agama, cari ibadat lain daripada Islam, hidup buat pegangan, hidup buat ibadat, maka itu tak diterimakan dia. Dan di akhirat akan menjadikan akan seorang yang rugi besar sekali-kali. Iyazan billah. Maka marilah kita bersama-sama untuk doakan akan Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala menambahkan akan akidah. Ini orang i'tikad Qadianiyah. Salah satu daripada cabangnya daripada
puak-puak bid'ah hak Nabi royak kata berpecah belah umatku 73 puak. Ini setengah daripadanya. Dan lagi juga i'tikad puak Qadianiyah lagi juga. Dia kata mengaku dan dakwa kata dia ni Isa Al-Masih. Ni satu masalah. Nabi Isa ni dia tak mati lagi. Tu hak sunnah Nabi. Wajib kita i'tikad kata Nabi Isa ni dia tak mati lagi. Tu hingga siapa Nabi kita pergi jumpa pada malam Mi'raj tu duduk pada langit yang kedua. Tu Nabi Isa saat ni duduk di langit yang kedua. Ia belum wafat lagi, belum mati lagi. Hanya akan Isa naik ke langit, duduk di langit yang kedua. Akhir zaman dia akan turun mari ke dunia ni pula. Buat apa? Allah Ta'ala hatta Nabi Isa turun mari ke daripada dunia ni, tujuan dia pertama nak mempecahkan akan salib. Nak mempecahkan akan salib. Kayu cabai hak orang Kristian. Yang kedua, membunuhkan akan babi. Yang ketiga, iaitu memperhatikan akan peperangan. Selama mana Nabi Isa tak turun, peperangan dalam dunia ni tak beradu dia panggil. Yang keempatnya iaitu melipahkan harta. Kekayaan manusia. Apa kalau Nabi Isa turun lagi akan datang. Hingga siapa tak ada orang nak terima sedekah. Itu datang pada hadis Bukhari. Datang mari pada hadis Bukhari bunyinya, wallazi nafsi biyadihi la yushikanna ay yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan fayaksirus saliba wa yaqtulul khinzira wa yada'ul harba wa yafidul malu hatta la yaqbaluhu ahadun. Rawahul Bukhari. Demi, Nabi kata, demi Tuhanku, bermula diri aku ni di dalam tangannya, dalam tangan Allah Ta'ala. Layu syikanna, sungguhnya hampir dah. Sungguhnya hampir dah, dekat dah. Yang zilafikum ibnu Maryam, bahawa turunlah pada kamu saat ini oleh anak Maryam. Siapa dia anak Maryam? Nabi Isa nak turun. Hakaman, sebagai menjadi hakim, adlan, yang adil sekali. Kalau ia turun mari, fayaksirus saliba, maka mempecah ia akan salib. Salib ni mana hak golongan orang-orang pada Kristian dia i'tikad kata Nabi Isa mati di kayu cabai tu. Kayu cabai dia duk tah sejik dah apa dia buat di Kristian dia ada kayu cabai tu. Wa yaqtulul khinzira, dan lagi juganya membunuhkan akan segala babi-babi. Wa yada'ul harba, dan memperhatikan akan peperangan. Jadi mana selama mana Isa tak turun, jadi peperangan satu tempat pada satu tempat ia tak beradu. Apabila Nabi Isa turun mai habis. Beradu peperangan. Wa yafidul mal, dan lagi juga melipahkan oleh segala harta-harta. Mah dia mah perak akan timbul di dalam dunia ni. Banyak pakak kita ambil. Hatta la yaqbaluhu ahadun, hingga siapa tak ada orang nak terima sedekah. Pakak hidup sedekah, pakak nak win, tak si terima dah. Apa? Kaya belaka dah. Apa kalau Nabi Isa turun mari. Itu hadis yang riwayat Bukhari. Inilah tujuan Allah Ta'ala waktu turun Nabi Isa. Dan maksud dianya, Nabi Isa ni belum mati lagi. Tetapi i'tikad puak-puak Qadianiyah ni, dia kata Nabi Isa tu mati dah. Dia kata Nabi Isa tu mati dah, dia kata. Tu. Apa tu? Dia kata Isa Al-Masih ni daripada golongan puak-puak Qadianiyah. Dia kata maknanya Al-Masih.
Mana Ahmad Qadianiyah ni dia kata yang mengaku kata dia jadi Isa Al-Masih. Orang yang masih mensapuhkan akan dunia ni dia kata. Tu etikok pegengi puak Qadianiyah. Itu orang panggil jenis bid'ah. Hak sunnah iaitu kita etikok kata Isa ni belum mati lagi. Tu dia akan timbul mari pula, dia akan turun mari ke dunia pada akhir zaman. Tujuannya kerana 4 perkara tadi, 3-4 perkara tu lah. Tu orang panggil etikok ni dia payah sikit. Dia tak betul dengan cara hak sunnah ke. Orang panggil jadi punah lah. Imej hak lain-lain pun jadi punah. Buat amal hak lain pun matelah lah orang panggil. Hendaklah kita kena baiki akidah. Baiki akidah. Dan lagi juga etikok puak Qadianiyah dia kata syariat Nabi Muhammad ni belum sempurna. Syariat Nabi Muhammad ni belum sempurna. Tak sempurna lagi dia kata. Hanya disempurnakan akan dia oleh tu daripada puak Qadianiyah. Tu pegangan. Ini orang panggil orang yang menghinakan, buat hina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat hina kata syariat Islam tak sempurna lagi, hak Nabi tak sempurna lagi, hak dia wis sempurna. Maka dimaki ialah kalau kita kata jenis-jenis bid'ah, mana kalau kita ni boleh jadi cakap kata hak kita ni kena ke, mana hak Nabi tak kena orang panggil. Tuhan tak ada royak dalam Quran kita pakai. Hak Nabi tak ada royak pada hadis kita bagi kita etikak pakai. Tu orang panggil makna kata kita wahino ke Nabi tak boleh. Tu orang panggil jenis daripada golongan puak Qadianiyah. Dia kata syariat Nabi Muhammad belum sempurna lagi. Ini daripada golongan puak Rafidah orang panggil. Ada pun ahli sunnah wal jamaah wajib kita kena i'tikad kata syariat Nabi Muhammad telah sempurna dah. Telah sempurna dah di zaman Nabi lagi dah. Kerana Allah Ta'ala firman di dalam Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah Ta'ala kata, al-yawma pada hari ini. Alih orang panggil lil huduri. Pada hari ini, hari mana? Hari Nabi itu ni. Hari Nabi hak mari dah buat haji hari itu ni. Hari itu lagi dah. Allah Ta'ala kata, aku telah sempurnakan agamamu. Agama telah sempurna, temti siap dah. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan wis sempurna juga. Sempurna apa? Sempurna ni sebuah bilangnya. Dan sempurna ni sebuah dengan cara muaktih. Tiap-tiap gapo tu jadi sempurna molek. Ya dua, akmal, atmam. Akmal sempurna bilangnya. Kalulah agama Islam ni maknanya pada 77. Sempurna siap dah. Nak tambah tak boleh dah. Tu datang mari pada hadis dah ke. Dia katanya Islam ni 77 cabangnya. Tu panggil maknanya tu akmal sempurna. Wa atmam tiap-tiap satu tu sempurna molek dah. Tak ada lagi sumak lain tak boleh dah. Tu man atmam itu orang panggil nikmat Allah Ta'ala. Maka puak Qadianiyah dia kata agama Nabi tak sempurna lagi. Ia kena video jadi sempurna. Apa dimaki ialah kita tahu sifat Tuhan. Kita buat bid'ah tu, bid'ah ni mana? Seolah kata kita buat kata agama Nabi Muhammad tak sempurna lagi. Kita jadi sempurna, iya zambillah. Tu i'tikad daripada puak Qadianiyah. Maka patutlah kita kena tahu di segi bid'ah, di segi akidah ni daripada puak Qadianiyah dan daripada puak Al-Bahaiyah. Puak Bahaiyah makna i'tikad dia kata maknanya agama hak pula belaka. Ikut nak pakai hak mana-mana bang. Islam belaka. Dia kata hak Tuhan belaka. Tu orang panggil bid'ah di segi puak Al-Bahaiyah. Dan lagi juga bid'ah di segi Qadianiyah
Dia kata agama Nabi Muhammad belum sempurna. Ya zambillah. Dan lagi juga akan timur ada Nabi lagi lepas ada Nabi Muhammad. Tu atikak puak Qadianiyah. Tu atikak kafir lah kan, atikak jadi kufur lah kan ni. Dan yang ketiganya dia kata Nabi Isa telah mati dah. Maka turutlah. Mana hendaklah kita kena faham sunnah. Hak mana hak kita sunnah ke apa? Iaitu kita kecek main Nabi Isa belum mati lagi. Ia mati akhir zaman. Akan mati dikuburkan akan dia kata setengah riwayatnya, iaitu dikuburkan akan dia serta dengan Nabi SAW di Madinah. Itu akhir dia. Maka oleh itu kita buat sekadar ni dulu pada hari ini, lebih kurang sikit sebanyak. Maknanya di antara bid'ah Qadianiyah, di antara bid'ah Al-Bahaiyah, dan di antara kita pertandingan dengan ahli sunnah wal jamaah. Hendaklah kita kena bezai baik supaya jadi akidah kita jadi sempurna, jadi mengikut cara Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka qadanilah pada hari ini aku qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.